Tadi masa ustazah mulakan ceramah kan ya, kuliah kita, pada mukadimah tu ustazah kata macam mana, may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah, kan? Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia akan dapat hidayah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan dapat hidayah. Apakah Allah sengaja-sengaja nak sesatkan? Tidak. Tapi tengok sebab dia apa? Sebab kamu berpaling daripada peringatan Allah. Bila berpaling daripada ayat-ayat Allah, peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitana. Kami biarkan, kami ikat ataupun kami biarkan syaitan menyesatkannya. Nuqayyid lahu syaitana ni boleh juga kita bayangkan tuan-puan sekalian seperti dikepung oleh syaitan. Maknanya ikut je. Nuqayyid lahu, dah tak boleh nak lepas diri, terbelenggu. Sehingga apa natijah dia? Fahuwa lahu qarin. Jadilah qarinnya adalah syaitan. Pernah dengar perkataan qarin kan? Fahuwa lahu qarin. Jadilah syaitan itu sahabat baiknya. Jadilah syaitan itu pendampingnya. Jadilah syaitan itu peneman setianya. Ya Allah, ya Tuhan. Kita dengar takut. Ya, datang seorang gegak tak dengan setan. Takut tak dengar. Takut tak ada orang nyebut macam itu ya. Tapi sebenarnya macam itulah, kadang-kadang tak seorang ada setan sekali ya. Sebab apa? Sebab berpaling daripada ajaran Allah. Takut sangat. Muslimat, sebenarnya ayat ni cubalah nak difahami betul-betul. Sebab ustazah ada tertanya-tanya juga, kenapa Allah sebut zikrul rahman? Ya, kenapa tak sebut zikrillah? Kadang-kadang macam-macam lah kepala kita ni kan. Sebab kita nak cari apa rahsia di sebalik tu. Ya, boleh juga kan, wa may ya'shu 'an zikrillah. Tapi dalam ayat ni Allah sebut wa may ya'shu 'an zikrir rahman. Pasti sangat banyak hikmah sebab-sebab dia yang ustazah pun sangat jahil untuk memahami semua. Tapi ada satu hari ya tuan-puan sekalian, berlaku satu keadaan, satu situasi. Ustazah cuba selesaikan ada satu masalah, ya, masalah yang menimpa satu keluarga, di mana di pihak sebelah isteri ni kurang sihat, kurang sihat. Jadi dah dibawa ke hospital, dah jumpa psikiatris, ya, dah macam-macam dah, maknanya sakit-sakit psikologi lah ya. Jadi memang masa tu memang hasrat ustazah dan sahabat-sahabat ni nak membantu. Dan sebenarnya bukan kes terpencil, banyak masalah macam tu. Ya, bukan kes terpencil tuan-puan, banyak. Jadi kan kita pun jadi mencari-cari juga, ya Allah, kat mana ya Allah? Kat mana sebab dia apa semua ya? Kadang-kadang masalah-masalah ni dia akan berlanjutan. Jadi boleh jadi sampai gila. Ya, boleh jadi sampai depression yang sangat teruk lah, kemurungan yang sangat teruk. Jadi masalah-masalah psikiatri. Ustazah tidak mengatakan semata-mata masalah-masalah psikiatri ni berkait dengan cerita iman dan sebagainya, sebab dia ada juga faktor-faktor yang lain. Tapi tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dinafikan bahawa ia ada elemen-elemen tersebut. Malah untuk mengatasi pun kena balik kepada soal iman, ya, kepada soal ajaran agama, ajaran Allah. Jadi kita tengok Allah sebut zikrul rahman. Lalu ustazah dengan sahabat-sahabat mencari kat mana lagi ada ayat-ayat Ar-Rahman. Bila cari ayat Ar-Rahman, kami bukan jumpa ayat, tapi kami jumpa surah. Betul tak? Surah. Jangan kata ayat, ada surah. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman ni, apa intipati yang besar dalam surah Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nanti kita akan bertemu dengan
kalimah ataupun ayat yang diulang-ulang sampai 30 kali lebih. Ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Jadi, wallahu a'lam, bila kita tengok pada ayat ni, zikir Rahman, mengingati Ar-Rahman, dalam maksud yang memang tidak memang itu memang asaslah, maknanya ikut ajaran agama, tidak berpaling daripada ajaran Allah, itu memang asas kepada maksud ayat ini. Tapi dalam masa yang sama, muslimat sekalian, zikir Rahman, mengingati Ar-Rahman, seolah-olah memberi maksud kita ingat kepada Allah dalam bentuk mengingat bahawa Allah telah mengurniakan kita nikmat yang sangat banyak. Sungguh muslimat sekalian, kadang-kadang yang menjadi kesempitan dalam hati, kedukaan, kemurungan, tekanan dan sebagainya, sebab kegagalan kita untuk melihat bahawa kita sedang dicucuri sebanyak-banyaknya nikmat oleh Allah. Setuju ke tak setuju? Kita ingat Allah, tapi kadang-kadang ada orang ingat Allah dalam keadaan tidak puas hati. Kita ingat Allah, tapi kadang-kadang kita ingat Allah, kita mengingat kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Orang ingat dalam bentuk ingat susah ni lain, tak sama dengan orang ingat dalam bentuk ingat Allah dah bagi aku banyak nikmat. Jadi seolah-olah sangat signifikan muslimat sekalian bila kita nak kait. Sebab ustazah ambil bidang ni, bidang pengurusan tekanan, bidang psikoterapi Islam. Jadi mencari, mengkaji. Jadi bila kita tengok kenapa depression, kenapa stres, kenapa macam-macam, sebab kita kurang kat situ. Kurang kat mana? Kita tidak dapat, kita kurang mengingati Allah dalam keadaan melihat nikmat yang melimpah ruah. Jadi ada orang ingat Allah untuk apa? Untuk dia sabar je lah, kan? Dia sabarlah nak buat macam mana. Beza dengan orang ingat Allah dalam keadaan apa? Ya Allah, nikmat kau bagi terlampau banyak. Kemudian ustazah relatekan dengan beberapa kes yang datang tu. Kes-kes yang datang, tengok macam mana, macam betul lah. Macam betul. Nanti akan ada pihak yang kata, tolong ustazah nasihat pada isteri saya, tolong ustazah nasihat suami saya, apa dia, bagi tahulah banyak dah Allah bagi nikmat. Betul. Kadang-kadang panggil, kenapa depression sangat, kenapa ni, itulah suami saya ni. Kita tengok tu kita tahu, tuan-puan. Kita tengok tu kita tahu, ya Allah, seolah-olah tidak nampak pada suami tu yang baik-baik. Seolah-olah tidak nampak betapa besarnya nikmat Allah dah bagi ni. Ada suami, ada keturunan. Ingat benda kecil ke Allah bagi keturunan ni? Para nabi dan rasul berdoa, minta Rabbi habli minas salihin. Ada orang Allah uji tak kahwin. Ada orang Allah uji kahwin tapi tak dapat anak. Yang kita kahwin pun kahwin, dapat anak pun dapat anak. Ramai pula tu. Tapi boleh pula berkerut je memanjang dengan suami. Ustazah teringat ayat ni, tuan-puan. Siapa yang akan ikat kita? Siapa yang akan datang dekat kita? Siapa yang akan belenggu kita? Siapa yang akan jadi kawan karib kita? Yang akan duduk dalam pemikiran kita, yang akan berjalan ikut aliran darah kita? Syaitan. Ditenangkan. Kalau kes-kesnya ditenangkan. Sabar. Saya dah tak tahan. Sabar. Ya Allah, macam tak nampak nikmat dah. Macam tak dapat nikmat. Itu saya kata, orang macam ni kadang kena bawa pergi Palestin tu, hantar duduk Palestin kejap. Hantar duduk Palestin kejap. Bila keluar suami tu, tuan-puan, tak pernah terfikir suami tu akan balik semula. Tanya orang Palestin, sahabat-sahabat kita kat sana. Kita merajuk memanjangkan suami. Orang Palestin berjiwa besar. Okey, salam nak keluar, belum tentu balik. Tentang yang balik tu jenazah. Tengok berjiwa besarnya mereka. Kita alhamdulillah, suami pergi pagi balik tak petang. Balik cuma lambat sikit 2 jam. Lambat 2 jam pun jadi masalah. Allahu Akbar. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Kalau kita tak boleh ingat Allah dalam bentuk nikmat yang sangat banyak yang Allah bagi kepada kita,
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti apa implikasi dan kesan dia? Syaitan akan mengasuk kita.